Okay, Assalamualaikum dan selamat datang pada semua. Hari ini dalam episod 3 Ibu Digital Podcast, kita ada tetamu yang menghandle satu bisnes yang sangat digemari oleh rakyat Malaysia. Kalau tak ada bisnes ni memang tak boleh jalan lah. Memang mencari lah setiap malam. Tetamu kita hari ni ialah Encik Zainal Ahmad daripada Vizek Junction Burger. Ya, selamat datang Encik Zainal. Apa khabar? Bagus, Assalamualaikum semua. So jauh datang. Oh, boleh dah jauh lah. Tahan. So nak tahu Vizek Junction Burger ni terletak dekat Sibu Jaya, iaitu satu bandar, boleh dikira bandar juga dekat Sibu di Sarawak, di mana Sibu Jaya ni tengah membangun pesat kan sekarang. Ya, lebih kurang. So dia ada banyak dah orang datang situ. So di situ jugalah terletaknya satu bisnes kecil yang tengah meningkat naik popularitinya, iaitu Vizek Junction Burger. Boleh dikenali oleh Encik Zainal Ahmad kita ni. So, jadi tanpa melengahkan masa lah. So, saya nak tanya sikit. Boleh tak kenalkan diri tentang Encik Zainal ni? Siapa Encik Zainal ni? Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya Zainal Ahmad bin Abdul Sadi dari Vizek Junction Homemade Burger. Okey. Pengenalan diri. Saya berumur 38 tahun. Bekerja di Majlis Pemadam Sibu sebagai pembantu penguatkuasa. Okey. Memang tak ada kaitan lah. Bidang kerja dengan bisnes burger ni. Actually lah. Lari lah. Memang agak jauh sikit lah. Okey. Tapi tak apa. Atas dasar minat, saya buat juga bisnes ni. Okey. Berasal daripada Serikir. Asal Serikir tapi tak pernah tinggal Serikir. Tak pernah pun sekolah di Serikir. Asal Sebab macam mana lari tu? tak ada. Sebab dari dulu memang tinggal di Sibu. Actually tinggal di Sibu. Kemudian berpindah ke Kapit. Menetap di Kapit bersekolah dan pindah ke Miri. And then balik semula ke Kapit. Lepas tu sambung pelajaran di Kuching. Kemudian dapat kerja di Bintulu. Dan balik Sibu lah. Sampai sekarang. Dah berumah tangga, ada 4 anak. Seorang isteri lah. Kalau ada 4 isteri, lain macam. Seorang isteri. Okey. Itu sedikit sebanyak lah pengenalan diri saya. Itu je lah. Itu je. Okey. So, itu kita dapat tahu tentang diri Cik Zainal. So, yang saya nak tahu sekarang ni, bisnes Cik Zainal ni sebagai owner Vizek Junction Burger. Boleh tak cerita sikit tentang Vizek Junction Burger ni? Apa sebenarnya? Bisnes apa? Okey. Vizek Junction Burger ni actually Vizek ni ada meaning dia. Vizek ni sebenarnya ada meaning . Saya nak tahu juga apa meaning ni. Vizek Junction ni bermula daripada saya buka perniagaan dekat hujung Kampung Datuk . Hujung Kampung Datuk di mana stall terletak di hujung Fair and Price. Masa tu Fair and Price lah. Fair and Price supermarket and then dekat dengan simpang lah. Jadi simpang tu agak busy. Kita buat. Actually bukan busy. B tu nama isteri lah. Baby. Dan Z tu nama saya. Actually nama ni isteri yang bagi. Jadi memandangkan junction tu agak busy. Terus buat lah Busy Junction Homemade Burger lah. Oh, terus complete. Nama busy. Ngam pula nama B dengan Z. BZ tu actually nama Baby dan Zainal. Actually lama dah bisnes ni. Kita orang dah buka dari tahun 2011. 2011 sampai sekarang lah. Tapi bertukar-tukar tempat. Mula-mula dulu beroperasi dekat Rajang Port. Di Rajang Port Sibu. Stall je. Hanya buka satu stall kecil. And then kita pada masa tu 2011 kalau tak silap mula-mula yang buat homemade burger di Sibu masa tu. Sebab pada masa tu belum lagi ada homemade burger di Sibu. And then kita orang venture buat sendiri. Cuba buat di rumah dulu, buat daging sendiri, cuba resipi and then bagi orang cuba makan, bagi family dulu apa semua kan. Jadi dapat feedback yang bagus, terus buka burger lah. Dapat buka burger, tapi pada masa tu hanya 2 menu lah, beef dan chicken. Okey. Untuk chicken, sebelum saya buat
menggunakan daging isi paha lah, isi paha. Pada masa tu juga McD belum launching lagi. GCB masa tu saya dah buat dah. Masa tu belum ada. Belum launching lagi, saya dah buat dah. Kalau tak silap 2012 ke ujung 2011 McD yang launching. Tapi actually saya tak tiru lah McD sebenarnya. Saya dah buat awal dah. Betul. Tapi orang cakap tiru McD, tiru McD. Saya je yang tahu sebab saya yang buat dulu lah. Betul. Tapi tak apa. Sebab saya nak lain daripada yang lain, rare lah, agak rare lah sebab dia gunakan isi paha kan. Isi paha lebih sedap lah berbanding dengan isi yang biasa kita dapat di pasaran tu. Isi macam burger standard tu lah. Yes. Kemudian selepas 2011 saya berpindah ke hujung Kampung Datuk. Tak. Sebelum hujung Kampung Datuk di Bandung. Di Bandung sebelah kalau tak silap apa nama dekat Bandung Walk ke apa? Tak. Bukan di Bandung Walk. Sebelah apa tu? Kedai stadium dulu. Dulu kedai stadium lah. Stadium. Okey. Kedai stadium saya buka situ. Pada masa tu saya buat menggunakan cakol. Bakar guna cakol. Boleh tahan guna cakol bro. Guna cakol ni agak menarik lah sebenarnya. Sebab dia rare kan. Jadi masalahnya menggunakan cakol ni proses penyediaan agak lambat lah. Agak lambat. So saya bertukar menggunakan plat. And then bila kedai tu tutup, tak beroperasi lagi, saya berpindah lah pula ke hujung Kampung Datuk. Di situ agak lama lah saya berjual dalam berapa tahun, dalam 4-5 tahun agaknya kalau tak silap. Turun dari Lanang pergi ke hujung Kampung Datuk tiap-tiap malam. Kadang-kadang bawa anak masih kecil pun bawa masa tu. Tak apa, demi cari sesuap nasi kan. Kita orang sanggup lah bawa. Lagipun anak tak ada orang jagalah masa tu, bawa sekali lah business. And then masa tu tak ada pekerja lagi, saya dengan isteri yang buat. Lepas tu sebab masalah untuk menjaga anak kan, jadi terpaksa juga cari pekerja seorang untuk membantulah di stall. Itu sejarah business function lah sebenarnya. Lepas tu kita berpindah pula ke Pulau Lihuar lah, di hadapan Pulau Lihuar. Jadi beroperasi di Pulau Lihuar, okey juga bisnes lah. Macam-macam menu yang saya launching masa tu, ada burger yang besar. Okey, banyak dia orang tempah untuk birthday party ke semua kan. Jadi tapi masa tu tak ada lagi menu-menu yang macam tu kan? Belum lagi. Just simple menu je. Just menu basic lah, macam beef burger, beef cheese, ramli semua tu lah. Tak ada. Ramli saya memang homemade dari dulu. Memang buat homemade je, tak ada buat burger. Tapi masa tu saya ada buat benjo lah. Tu je burger yang biasa lah, benjo. And then burger stall lain kat Sibu memang tak ada buat yang macam burger besar macam tu, tak ada. Tak. Kira abang seorang lah. Masa tu tak ada. Sebab lagi satu, nak dapatkan roti besar tu kena booking dulu lah. Dulu ada Ikhwan Bakery. Ikhwan Bakery yang ada buat roti tu. Sebab kita ambil produk yang halal je lah. Sebab untuk orang kita kan, untuk orang Islam semua kena bagi roti yang halal. Semua yang halal lah. Okey. Kemudian berhenti sebab ada mendapat aduan lah, sebab pada masa tu berniaga di tepi jalan menggunakan stall. Jadi dapat aduan supaya tidak beroperasi lah di tepi jalan. Okey, kita orang stop. Agak lama stop and then berpindah ke Srivijaya pula. Okey, pindah Srivijaya. Bila dah pindah rumah sendiri, macam tak ada buat apa-apa kan malam. Plan nak buka burger. Pada asalnya nak buka dekat town Srivijaya lah. Nak buka kat Srivijaya tapi rasanya macam jauh lah. Jauh sebab satu faktor kerja. Balik kerja akhir kadang-kadang kan. Kalau nak buka nanti akhir juga. Jadi bisnes tak cantik lah. Bisnes tak cantik. Jadi saya dan isteri plan just buka je lah di rumah. Buka di rumah. Masa tu saya buat stall dulu. Actually stall tu saya buat daripada besi-besi yang lebih. Saya buat owning rumah tu. Saya buat lebih. Jadi saya buat je lah stall. Belum ada planning lagi masa tu. Stall dah siap. Planning nak buka burger belum lagi. Jadi bila stall dah ada, why not kita buka burger kan. Beritahu isteri buka burger. So masa buat stall tak ada plan nak buat bisnes burger time tu? Belum lagi. Actually
belum lagi sebab just buat dulu stall tu. Then saya juga suka stall yang besar. Actually lah stall yang besar yang saya dapat masak dalam dia macam konsep container lah. Macam konsep container. Jadi saya buat stall tu. And then bila stall dah siap, okay, ada idea lah nak buka burger. Cubalah venture. Okay, untuk modal permulaan. Ini yang menarik lah, modal permulaannya. Okay. Biasanya kalau nak buka burger ni, kalau yang tak ada pengalaman tu, memang memakan modal yang besar lah. Sebab nak kena beli barang ni, barang tu. Semua kelengkapan semua memang kena ready lah. Macam botol sos, scraper semua kan. Plate burger, dapur semua tu memang kena ready. Tapi saya dah lama lah dalam bidang ni, dalam bidang burger. Jadi barang-barang tak banyak lah yang kena beli yang baru. Contoh macam botol sos kena beli yang baru lah sebab dah lama kan. Yang macam scraper semua lagi okey, plate semua boleh guna lagi, dapur semua lagi ada, cuma nak tambah tong gas. Okey, mula-mula sekali kita orang buat bulan 7 kalau tak silap. Bulan 7 masa tu selepas PKP. Selepas PKP ya saya. Selepas PKP ya, selepas PKP. Berani tu. Selepas PKP tapi masa tu dah boleh keluar lah, dah boleh keluar malam. Kan masa PKP dia selepas pukul 8, pukul 7 tak boleh keluar lagi kan. Lepas tu diumumkan dah boleh. Okey, kita buat. Kita buka burger ni, venture. Bermodalkan RM500 bro. RM500 untuk kos bahan mentah, beli sos semua kan. Sebab dah ada pengalaman, jadi kita orang tahulah nak manage tu macam mana kan. 500 tu cukup lah untuk permulaan bisnes yang tak memerlukan membeli barang yang banyak macam plate ke apa kan. Jadi saya cuma menggunakan modal tu untuk beli bahan mentah, roti apa semua, and then beli sikit-sikit lah. Cuba. Bila buat, malam pertama buat, belum ada menu lagi. Tak ada menu. Belum siap. Tapi dah buka lah. Dah buka. Atas permintaan orang. Sebab sebelum tu saya ada buat COD. Actually saya ada buat COD. Jadi COD ni selalu saya ambil seminggu sekali. Bila dah dapat sambutan, agak memberangsangkan lah. Jadi kita buka je lah dari rumah. Sebab masa pun susah nak atur kan. Sebab kerja satu, isteri tak ada yang bantu satu. And then terus dah buka di rumah. And then dapat permintaan yang bagus. Hari pertama tu bisnes. Mula-mula guna menu print bro. Print je bro. Just print and then print besar sikit lah. Yang colour punya. Sebab yang kita tempah belum siap lagi. Tempah pun dari Indraloka Media. Dari kawan lah yang bernama Carl. And then orang dah nak burger, just buka je lah. Cuba. Then tak sangka juga malam tu agak hit jugalah. Sale. Satu malam tu je? Satu malam agak hit. Tak macam biasa lah. tak macam biasa. Sebab masa tu yang sekarang ni saya dah tukar resipi sebenarnya. Saya dah tukar resipi. Dulu saya suka cita rasa Asia lah. Cita rasa Asia, macam kita Asia kan kita orang suka rempah kan. Banyak ke rempah. Jadi bagi saya kalau rempah banyak tu rasa daging kurang. Betul tak? Kurang lah. Okay, jadi saya tukarlah menu baru lah. Saya cuba, ini buat, bila makan kat rumah okey, saya jual. Tak sangka pula rezeki alhamdulillah dengan izin Allah malam tu agak hit lah. And then buka lagi malam esok, menu pun belum siap, datang juga orang ramai. Berebut tengok menu yang kecil tu, order lagi, penuh lagi. And then hari ketiga baru siap menu. Okey, yang tu first time ada customer Cina lah datang. First time sepanjang berniaga perpindahan dah tak pernah lagi. Ada. Tapi first time di Cebu Jaya lah, maksud saya first time di Cebu Jaya. And then dia cubalah burger. And then dia cuba, esok hari datang lagi. Orang yang sama. Okey. Tanya feedback macam mana, okey ke, kalau tak okey saya minta maaf lah dari pihak VJ Junction. And then dia cakap okey. Terus lepas tu bermulalah viral lah. Dah terus jadi viral. And then tak sangka pula ramai. Lagipun masa tu PKP. Lagi takut gila lah takut bro. Takut. Masa tu takut.
nak kawal dia orang tu customer ni susah bro. Kalau kita nak beritahu tu dia orang nanti kecil hati semua kan. Jadi kita kena jaga hati customer actually. Kena jaga, and then kita just beritahu dia orang kena jaga jarak lah, kena jaga jarak sebab sekarang kan musim Covid. Musim Covid kena jaga jarak. Tapi masa tu tak sangka pula lah dia orang berbaris panjang bro. Panjang gila. Tak dapat nak kawal. Masa tu juga saya cuma ada satu dapur je bro. Satu dapur, satu plate. And then pekerja pun seorang. Saya sendiri yang handle isteri dan anak buah seorang lah. 3 orang handle untuk beratus orang sekali baris bro. Sampai beratus orang. Selalu yang satu malam macam tu, abang sediakan berapa banyak bahan ready lah? Agak-agak. Masa tu, untuk permulaan tu saya ready, biasa saya ready dalam 100 peti lah. 100 peti tu saya target dalam 2-3 hari habis lah. Tapi tak sangka pula malam tu sehari je. Tak sampai sehari bro. Berapa jam je bro. Saya buka dari pukul 6.30 and then pukul 8 dah habis bro. Pukul 8 dah habis dah. Pukul 8.30 dah habis dah. Sampai ada yang marah lah. Biasalah customer kan. Marah tak cukup kan. Jadi kita tak expect macam ni. Sebab rezeki tu kan dari Allah. Kita tak expect banyak customer macam ni. And then chicken pun kita limit dulu. Dulu kita cuma buat dalam 50 peti satu hari. Untuk daging 100 ke 150 peti. And then tak cukup. Jadi so esok terus buat lagi lah. Buat banyak. Sampai kadang-kadang 20 kilo bro untuk daging. 20 kilo. Semalam saya dapat habiskan dalam kadang-kadang 800 biji roti bro. 800 biji roti dalam setengah sampai 11.30 malam. Itu yang tak menang tangan tu sebenarnya, tak menang tangan. Jadi ada yang order melalui WhatsApp kan, dia tak nak baris, order melalui WhatsApp, kadang-kadang tak sempat nak tengok WhatsApp sebab tak ada kaki tangan. Betul. Masa tu tak ada yang handle ni kan. Tak ada yang handle. Okey. Masa tu memang agak bercelaru sikit lah. Memang kelang kabut sikit, nak reply dengan customer pun tak dapat. Ada yang marah. Jadi kita orang minta maaf dengan customer semua. So dia orang faham lah. Dia orang faham. Lepas tu kita orang cari pekerja lah. Saya bekerja melalui Facebook. Melalui Facebook and then ada yang call tanya ada tak kerja kosong. Then kita tanyalah pengalaman dalam bisnes burger ni. Pernah pandai tak masak, pandai tak prepare burger apa semua kan. Jadi ada yang biasa dengan dapur lah actually. Kebanyakan pekerja saya dulu dia memang kerja dapur lah. Dia pun belajar dekat KV dulu, ambil bidang pastry apa semua kan. Jadi saya ambil dia orang bekerja untuk saya. Masa tu mula-mula saya pun bekerja seramai 5 orang lah. 5 orang bekerja. Termasuk saya dan isteri 7 lah. 7. Then permintaan semakin menaik dan mendapat permintaan yang tinggi. Tak cukup lagi staff bro. Pun tak cukup juga. Itu semua dalam masa ni lah. Masa yang singkat lah. Dalam masa yang singkat. Dalam bulan yang sama. Dalam seminggu selepas saya buka tu. Tu dah memang dah hit gila dah. Okay. Jadi langkah seterusnya, strategi seterusnya saya cari lagi pekerja. Saya cakap dengan isteri, why not cari pekerja? Sebab kalau kita buat macam ni, servis jadi lambat. Satu. Servis jadi lambat. Jangan takutlah nak bagi gaji untuk staff sebab dia orang pun bekerja kan. Jadi kita orang cari lagi pekerja. Tambah lagi semua dalam 8 orang bekerja. Ada yang bahagian dapur, dalam penyediaan daging apa semua kan. Ada yang prepare barang burger macam bawang, semua salad, ada yang masak, ada yang dressing, ada yang ambil order, ada yang packing. Jadi kena banyak staff lah masa tu sebab okay, untuk online punya order kalau tak silap masa itu yang benda baru kan. Tak pernah buat lagi kan. Tak pernah buat lagi. Saya pun tak expect sampai macam ni. Sampai saya pun punya nombor telefon, WhatsApp semua tak sampai 1 minit berdering. Tak sampai 1 minit berdering semua order. Sampai saya kerja pun dia macam terganggu lah. Bagi saya terganggu lah. Iyalah. Jadi dia macam tak ada private. Untuk nombor telefon saya tu semua customer call nak order kan sebab dia orang tak nak baris. And then okay, terima je, ambil je order dia orang. Tapi masa tu
belum tambah lagi dapur. So agak masih lagi bercelaru masa tu, masih kelang kabut juga. So and then saya tambah lagi dapur dan plate buat 4 biji. 4 biji okey lah. Lepas ada dapur yang banyak apa semua kan. Jadi dia jadi macam agak teratur lah. Jadi servis pun tak lambat apa semua. So mula jadi lebih baik lah lepas tu. Yes, itu masa tu. So itu yang kita dah tahu evolusi lah. So bila Hmm. kira evolusi stall visit yang burger daripada kedai biasa kecil. Lepas tu pindah. Buat bisnes try pula meletup satu malam ni. Macam macam tak sangka rezeki tu macam tu kan. Ya, Sampai rezeki dari Allah bro. Itu tapi jadi pertanyaan yang saya nak tahu. Kenapa abang pilih bisnes stall burger ni? Kenapa bisnes burger sebenarnya? Adakah sebab abang berminat dengan burger atau makanan, atau abang minat berniaga saja? Okey, kenapa saya pilih burger ni? Okey, satu faktor utama yang saya pilih burger ni sebab minat. And then pengalaman satu, saya memang buat burger dari dulu. Actually saya agak minat lah dalam bidang western ni, western food, sebab dulu saya bekerja di stadium sebagai tukang masak. Tukang masak untuk bahagian western. Pada masa tu. Jadi atas dasar minat dan saya pun kira peminat burger lah. Actually saya suka makan. Saya suka makan. Jadi saya suka makan. Jadi bila saya makan saya suka yang rare. Yang rare yang orang tak buat apa semua kan. Kita cubalah. Cuba buat di rumah. Cuba okey. Kalau orang jual burger yang boleh dapat di pasar tu, why not kita buat sendiri. Betul. Macam Ramli kan dia buat sendiri. So cubalah buat sendiri. Lagi burger okey. Sendiri juga lah. Boleh jual lah ni. Kan. Boleh jual lah okey. Buatlah. So yang situ yang menyebabkan saya pilih bisnes burger ni, sebab bagi saya burger ni dia taklah susah sangat untuk prepare kan. Jadi kena kreatif lah. Satu, kena kreatif, kena banyak ilmu untuk burger ni, kena create resipi yang ni, yang tu, kena tukar-tukar lah. And then sampai satu tahap yang kita rasa betul-betul kau, and then kita sharing lah, sharing apa yang kita makan. Kita sharing dengan customer semua kan. Apa yang kita rasa okey, kita boleh sharing dengan customer. Actually itu yang menyebabkan saya memilih bisnes burger ni. Okey. Jadi yang saya tahu tadi, abang ada ambil beberapa strategi dan langkah lah untuk memastikan bisnes abang daripada kelang kabut. Semula-mula tu memang kelang kabut lah dengan customer ramai sampai tak cukup. Memang abang macam terkejut lah, kacau shock sikit lah. Boleh kata kacau shock ke? Kalau macam ramai tu, terkejut kan. So, saya nak tahu, adakah abang ada strategi yang untuk masa depan? Contohnya abang ada bisnes sekarang, okey. Sekarang abang dah evolve daripada tak ada buat WhatsApp call, tak ada terima order by online. Sekarang kena ambil call by online. So, adakah abang ada strategi untuk masa depan nanti? Abang akan buat yang lagi canggih. Servis abang macam, maybe aku akan buat macam fast food betul. Aku ambil satu lot kedai. Aku akan buat macam orang pergi order kat kaunter. Kita buat fast betul, servis fast. Untuk serve macam McD ke KFC kan. Mana tahu kan. Mana abang rasa kalau in future maybe abang boleh kongsi sikit. Okay. Memang agak terkejut lah pada mula-mula kan. Memang terkejut. Sebab tak sangka pula bisnes dia boleh berkembang sampai ke tahap ni. And then untuk strategi yang seterusnya yang saya katakan tadi, daripada satu store, satu dapur, saya tambah lagi dapur kan. Itu strategi. And then daripada tu untuk masa sekarang ni, untuk boost balik saya punya bisnes, nak tambah lagi apa semua, saya banyak menu yang belum launching bro. Banyak lagi menu yang banyak lagi menu yang belum launching. Jadi kalau saya buat sekali mungkin orang boring. Betul. Dia macam McD. Dia kan ada season. Betul. Dia bukan nak tiru marketing lah. Kita ambil inspirasi daripada McD kan. Dia orang tak buat sekali, dia tak launching sekali. Saya banyak lagi, tapi sekarang saya dah tambah menu macam triple beef burger pun saya dah buat, and then cheesy lava, patty pun ada. Dalam patty ada cheese. Ada juga. And then untuk masa akan datang saya nak tambah banyak lagi menu lah, macam chili cheese stick, and then
roasted beef burger, macam-macam je lagi lah. Tapi sekarang saya dah launching untuk western food pula. Di Visit Nation bukan burger sahaja lah. bukan hanya fokus pada burger. Sekarang kita orang dah buat macam chicken chop, lamb chop, mixed grill, wagyu, steak, apa semua kan. Jadi untuk permintaan mungkin next kita akan cuba buat healthy food lah. Healthy food sebab permintaan untuk healthy food ni agak banyak jugalah sebab sekarang kebanyakan orang suka makan makanan sihat ni. Betul. Makanan sihat ni jadi saya suka create resipi sebenarnya. Saya suka create resipi. Bila saya create, saya rasa okey, saya akan sharing. Macam burger yang saya buat tu, strategi yang saya buat adalah macam dia punya sauce. Actually, saya punya tarikan burger ni actually sauce bro. Dia punya sauce cheese tu yang saya buat sendiri lah. Sauce cheese tu saya buat sendiri. And then untuk burger biasa, saya buat sauce black pepper yang saya buat sendiri lah. Semua saya buat sendiri. Homemade. Semua homemade. Itu yang buatkan tak ada tempat lain yang dapat rasa macam tu lah. Memang kedai abang yang boleh buat. Ya, jadi untuk daging tu saya sediakan dalam 100 gram. Bagi saya 100 gram boleh tahan besar. Jadi saya tak kira untung sangat lah actually dalam bisnes ni. Sebab untuk 100 gram ni kalau orang beli dengan harga RM6, berbaloi lah. Mungkin berbaloi lah. Okey. Kebanyakan ada yang jual homemade ni agak mahal sikit. Dan dia punya patty pun agak kurang. Jadi saya beritahu isteri, why not kita buat 100 gram. Jangan kira untung sangat lah, kita bagi orang puas. Konsep saya, customer puas, saya puas. Untung memang untung. Untung sikit pun 10% pun kira untung lah. Betul. Itu yang penting. Jadi strategi yang seterusnya sekarang dalam perancangan untuk tambah lagi franchise atas permintaan daripada customer lah. Sebab lokasi saya sekarang ni mungkin agak jauh di Sibu Jaya kan. Ada yang tak ada masa nak naik Sibu Jaya. Mana-mana yang betul crabbing dia memang naik lah. Dia memang akan naik. Saya rasa memang macam sebelum ni pun ada juga yang datang luar dari Sibu pun ada juga kan. Ada. Luar dari Sibu, dari Muka. Sampai kadang-kadang tu ada customer dari Muka. Dia turun ke Sibu dari Muka. Just nak beli burger. And then balik. Itu yang saya paling tak expect lah. Tak expect sampai macam tu sekali lah. And then strategi saya nak, sekarang saya tengah cari satu tempat, lokasi di Town Sibu lah, di Bandar Sibu. Saya nak buka satu franchise untuk Visit Nation Homemade Burger. And then sekarang pun dalam proses penyediaan lesen daripada SEDC. Dalam permohonan lah, masih dalam proses. Supaya nanti kalau saya nak buka satu kedai, senang lah untuk saya nak mendapatkan lesen daripada Majlis Bandaran. Betul. Itu panjangannya seterusnya lah. Tapi untuk buka satu premis macam McD mungkin lagi panjang masanya bro. Sebab kan. Saya pun belum pun sampai setahun. Bisnes belum sampai setahun. Masih beberapa bulan je. Dah beroperasi dalam beberapa bulan je untuk burger yang Visit Nation yang baru ni. Ada tak macam dalam beberapa bulan tu pernah tak rasa macam berkurang customer tak ada kan? Saya rasa macam sentiasa makin bertambah banyak yang datang, lagi ada rasanya. Okay, biasa dalam bisnes ni kalau kita nak expect dia terus maintain, okay, susah juga bro. Sebab masa viral dia memang hit gila lah. Okay, sekarang dia flow dia macam biasa je. Dia macam biasa. Tapi untuk sales semalam agak boleh tahan lah bro. Memang steady lah. Kalau itu biasa tu? Yang biasa. Kalau dia hit dulu, memang lebih lah. Tak payah kira lah. Masa tu viral. Sebab yang itu yang saya kena buat satu strategi. And then saya tak boleh launching semua menu yang saya ada. And then bila saya nak boost balik saya punya sale, okay, saya tambah lagi menu. Saya nak buat rare daripada yang lain lah. Saya tak nak sama daripada stall-stall burger yang biasa kita jumpa lah di mana-mana kan. Jadi macam saya akan launching banyak lagi menu lah. Menu akan datang lah. Customer boleh tunggu lah. Apa-apa menu yang saya akan launching, saya akan beritahu melalui media sosial apa semua kan. Itu strategi yang saya planning lah. Saya rasa memang akan bertambah lagi.
apa yang abang rancang tu mesti akan jadi lebih besar dan luas. Saya tak rasa dia akan sampai Cebu je. Mungkin luar Cebu mungkin ada franchise kat Kuching ke Kligi kan. InsyaAllah. Kita tak tahu. Actually, Kan? nak buka franchise ni dah banyak offer saya bro. Kan? Dah banyak offer sampai KL pun ada yang offer nak share, nak keluarkan modal buka satu franchise di KL, di Kuching pun ada. Di Bintulu pun ada, di Biri, semua dia orang call saya. Tak pernah pun sebelum ni saya jual burger ada yang call tanya sanggup nak keluarkan modal buka sini. Jadi kekangan sekarang masalah kerja. Jadi saya tak boleh nak fokus ke burger sangatlah sebab saya pun ada kerja. Jadi kalau nak buka franchise di tempat lain, mungkin satu hari insyaAllah saya akan cuba buat di Kuching apa semua kan. Sebab kebanyakan macam customer saya pun ada yang datang dari Kuching. Dia orang travelling ke Cebu memang singgah ke Homemade Burger. Visit Action memang kebanyakan ada. Dia orang tahu pun saya pun tak pasti dari mana dia orang tahu. Mungkin dari media sosial ke apa semua kan. Boleh sharing. Jadi juga mulut ke mulut kan. Ya, dia mulut ke mulut. Orang cakap, oh kedai ni bagus, kena pergi. Itu kita tak tahu kadang-kadang macam orang dulu pun mulut ke mulut je. Cerita kan. Betul. So okay. Masa kita pun dah habis. Tak rasa kan. Itu cakap. Okay. So sebenarnya apa yang buat saya jemput abang sekarang ni sebab saya kagum abang sebagai bisnes kecil-kecilan berjaya mendapat populariti yang tinggi lah sebagai bisnes owner burger sahaja. Mana abang boleh capai status viral sampai orang luar Cebu pun, luar dari kawasan ni dapat tahu kedai abang tu sangat sedap burger ni. So macam saya nak tahu apa tips abang boleh bagi pada kalau lah ada orang lain yang berminat nak buat bisnes macam abang, bisnes burger atau bisnes makanan lain, apa tips yang diorang harus buat? Apa yang harus lakukan? Okay. Saya agak kedel lah dalam bidang ni. Sebenarnya actually saya baru je nak melangkah ke step yang seterusnya. Jadi saya cuma dapat share sedikit tips lah. Satu, dalam perniagaan ni kita kena ikhlas. Kita kena sama sekali kita kena ingat Allah. Allah, dia yang bantu kita. Dia yang bagi rezeki pada kita. And then, solat jangan tinggal. Itu yang penting. Kena ingat Allah. Kena ingat apa semua daripada kita bermula, daripada bawah sampai ke atas. And then satu, tak boleh sombong. Tak boleh cakap besar, tak boleh, okay, burger aku laku. Dia tak laku. Kita kena support. Actually kita kena support. Burger-burger yang lain tu kita kena support. Kita kena share apa semua. Dia orang publishkan, kita share. Kita kongsi dengan customer kita yang lain. Cuba, why not? Boleh cuba burger yang ni, burger yang ni. Okay, tips yang saya bagi sekarang, kita kena sabar dalam perniagaan ni. Tak boleh gopoh-gapah. Kita kena sabar. Apa-apa risiko yang kita kena hadapi dengan tenang. Tak perlu nak merungut, tak ada sale ke apa ke, customer dah tak banyak ke semua. Kita kena sabar. Ni Allah yang merancang segalanya. Sebab kita percayalah rezeki ni memang datang dari Allah. Satu, dalam penyediaan makanan ni kita kena ikhlas. Kita kena bersih apa semua kan. Tak boleh cincai lah, tak boleh sampai level lah dalam penyediaan makan. Sebab okay, dalam Islam kita kena sediakan makanan ni, kita kena bersih lah bro. Sebab kita share dengan customer kan. Kita jual, kita share dengan customer apa semua, kita kena bersih. And then, selawat Nabi jangan lupa bro. Betul. Dalam penyediaan makanan tu kena selawat banyak-banyak. InsyaAllah apa yang kita buat tu, InsyaAllah orang boleh terima. InsyaAllah memang sedap. InsyaAllah. Okay, then kita kena bersyukur banyak-banyak. Banyakkan bersedekah apa semua. Jangan takut nak bersedekah bro. Macam saya, kalau saya ada buat mistake, macam burger yang saya buat tu salah, kalau customer komplain, saya bagi pula. Saya bagi yang baru. Saya bagi garanti yang baru. Tak perlu bayar pun. Betul. Okay, itu aja. Itu je masa kita ada untuk hari ni. Terima kasih Abang Zainal kerana sudi menemani saya dalam Cebu Digital Podcast pada hari ini. So, kepada penonton, kalau yang nak mencuba homemade burger yang sedap di kawasan Cebu, bolehlah try burger Abang Zainal iaitu Bizarre International Burger di Cebu Jaya. Okey, itu saja hari ni dan selamat datang pula. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi di masa akan datang dan Assalamualaikum. Bye.